Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Buka satu ketika dahulu, peristiwa Hasan ini akan berlaku di kawasan hampir dengan Mekah. Apabila tiba akhir zaman, apabila sampai di hujung dunia, hadis itu dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin bab menyatakan ikhlas. Yaghzu jayshul al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi khusifa bi awwalihim wa akhirihim. Akan terdapat satu bala tentera yang akan menyerang Kaabah. Ini akan berlaku di akhir zaman. Satu bala tentera akan menyerang Kaabah apabila mereka berada di satu lokasi kawasan tanah lapang hampir dengan Mekah. Tiba-tiba mereka itu ditenggelamkan ke dalam tanah, ditelan oleh tanah. Tanah terbelah, jadi semua tentera itu masuk dalam tanah. Sama ada yang berada di hadapan atau yang di belakang. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Bagaimana mungkin semua sekali akan ditenggelamkan dalam tanah, yang berada di depan, yang berada di akhir, padahal bersama dengan mereka ada pasar-pasar mereka, kawasan pasar, kawasan kedai, kawasan orang berniaga. Jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Semua mereka itu akan dimenangkan, sama ada yang di awal, yang di akhir, sama ada yang berniat untuk menyerang Kaabah ataupun yang tidak ada niat sebegitu. Apabila mereka berada di sekitar kawasan tentera yang mahu menyerang Kaabah, semua mereka ditenggelamkan, semua kena belaka. Tapi di hari kiamat mereka akan dibangkitkan mengikut niat masing-masing. Jadi yang tak ada niat jahat untuk menyerang Kaabah selamatlah. Yang ada niat jahat maka dia tidak akan selamat. Maknanya di akhir zaman akan berlaku banyak fitnah, dan kita hendaklah berusaha menghindari tempat-tempat yang kemungkinan berlakunya fitnah itu. Apabila turunnya suatu ujian, suatu bala menimpa suatu kaum, kalau kita berada di situ mungkin kita kena juga. Walaupun kita kata kita tak buat benda jahat, kita kata kita cuma pergi jalan-jalan, pergi makan ke apa, kebetulan kita berada di situ. Maka bila bencana itu berlaku, kita turut terlibat sama, kena juga. Cuma di akhir zaman, di hari kiamat nanti, masing-masing akan dibangkitkan mengikut niat dia, niat dia betul ataupun salah. Betul lah, macam banjir ni, apabila berlaku dia akan kena semua. Kena semua. Kemudian yang kedua, riwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu ba'di khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil Arab." Qultu ya Rasulullah, ayakhsifu bil ardi wa fiha as-salihun? Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aktsaru ahliha al-khabath." Sepeninggalanku nanti akan terjadi penenggelaman di timur. Akan berlaku selepasku tiada nanti khasaf di sebelah timur, kemudian yang kedua khasaf di sebelah barat, dan yang ketiga berlakunya khasaf penenggelaman di sebelah Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab. Lalu aku bertanya, apakah bumi akan ditenggelamkan sementara di dalamnya ada orang-orang saleh? Adakah menenggelamkan bumi itu segala isinya yang berada di atasnya, padahal ada orang-orang yang saleh di atasnya? Maka jawapannya ialah, jika penduduknya sudah banyak melakukan kefasikan dan kekejian,
Jadi hukuman itu bila kena disebabkan ramai orang yang jahat, pasti dia akan kena semua lah. Jadi hak baik, hak soleh, walaupun tidak ramai, tapi akan turut menerima kesan daripada musibah yang berlaku. Persoalannya, apakah penenggelaman tersebut telah terjadi ataupun belum terjadi? Jadi penulis dia kata 3 penenggelaman ini belum terjadi sampai sekarang. Setakat ni belum lagi lah, setakat buku ni ditulis lah. Tapi setakat yang kita tahu pun sekarang belum berlaku lagi, maka ini belum lagi. Seperti tanda-tanda besar kiamat yang lainnya belum muncul. Kalau tanda kecil kiamat tu itu dah banyak lah, tanda besar. Walaupun sebahagian ulama berpendapat ahli itu telah terjadi, bagaimana yang difahami oleh Asy-Syarif Al-Barzanji, akan tetapi yang benar bahawa hal itu belum terjadi sampai sekarang. Yang terjadi hanyalah penenggelaman pada berbagai tempat yang berbeza-beza yang terjadi pada zaman yang berjauhan. Hal itu termasuk tanda-tanda kecil kiamat. Yang besarnya belum berlaku, yang kecil dah berlaku. Sementara 3 penenggelaman ini akan terjadi sangat besar lagi menyeluruh pada banyak tempat di berbagai bahagian bumi, di berbagai belahan bumi, bahagian timur, barat dan Jaziratul Arab. Ini satu gambar yang sangat menggerakkan, menakutkan. Kalau kita boleh nampak dalam kepala kita bila bumi terbelah. Orang putih pernah buat filem 2012. Filem itu diterbitkan tahun 2009, menggambarkan kononnya dunia ni akan kiamat 2012. Dan di antara gambar yang dibuat adalah bumi ni akan terbenam. Sampai bandar tu jadi terbalik, kapal pun cuaca lah pecah. Dekat bumi itu diguna special effect dalam studio Hollywood ni boleh buat lah. Tapi gambar itu memang menakutkan. Kita tengok ada cerita pun takut tu. Sedangkan manusia buat hak sebenarnya memang lebih sangat menakutkan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata telah ditemukan ataupun telah ditemui penenggelaman di berbagai tempat. Akan tetapi mungkin saja bahawa yang dimaksudkan dengan 3 penenggelaman adalah sesuatu yang lebih dahsyat daripada apa yang telah ditemui, seperti ukurannya dan tempatnya yang lebih besar. Kalau Ibn Hajar kata gini, makna zaman itu dah berlaku, cuma dalam kejadian yang lebih kecil saja. Dia ni kurun ke berapa zaman kurun yang sekitar kurun yang ke-10 ke-11, maknanya ini kita dah sampai kurun ke-15 Hijrah. Hal ini diperkuat dengan apa yang disebut dalam sebuah hadis bahawa penenggelaman itu terjadi ketika banyak kejelekan, keburukan, kekejian di tengah-tengah manusia dan ketika kemaksiatan bermaharajalela. Cuma kita kata kalau kita nak tangguhkan itu tak boleh lah. Dia akan berlaku. Cuma dari sudut kita kata apabila kita berusaha untuk dakwah supaya manusia tidak melakukan perkara maksiat dan perkara buruk yang menjadi sebab kerana berlakunya benda berbentuk khasaf ini, tapi satu masa dia akan berlaku juga. Cuma apabila ramai orang-orang yang baik, kemungkinan berlaku itu semakin lambat. Berlaku juga, tapi lambat. Seorang tokoh hadis di Syria, Syekh Nuruddin Al-Aitr, Syekh Nuruddin Al-Aitr berkata, kamu wahai penutup bidang hadis menjadi sebab kepada lambat berlaku kiamat. Berlaku juga. Maksud lambat di sini sebab kiamat itu berlaku dalam keadaan ramai yang buruk berbanding yang baik, ramai yang jahat daripada yang
yang baik. Jadi soal bila berlaku kiamat, sesuatu yang akan berlaku dikira dekat, cuma tidak diketahui bila. Tapi satu masa nanti akan berlaku juga. Jadi kalau kita melihat banyak keburukan, kekejian, kita kena anggap bahawa kita sudah berada di akhir zaman. Usaha dakwah diteruskan, tapi sejauh mana manusia itu boleh berubah daripada buruk menjadi baik, itu bukan urusan kita. Tapi yang penting kita kena tahu bahawa tanda-tanda kiamat sudah terlalu banyak dan kita kena bersedia. Baik, setakat itu sahaja untuk berbahasa tajuk khasaf. Kita pergi kepada yang keenam. Akan keluarnya asap. Akan keluarnya asap. Keluar dari mana? Bagaimana ia keluar? Munculnya asap pada akhir zaman adalah salah satu dari tanda besar kiamat yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah. Dalilnya pertama terdapat dalam Quran dalam surah Ad-Dukhan. Dukhan ini maknanya jerbu, debu, asap. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadha 'adabun alim. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa asap yang jelas nampak, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Maknanya tunggulah wahai Muhammad. Orang-orang kafir itu pada suatu hari, pada suatu hari ketika mana langit membawa asap yang nampak jelas menutupi manusia seluruhnya. Ketika itu dikatakan kepada mereka, ini adalah siksa yang pedih, sebagai celaan dan hinaan bagi mereka. Atau sebahagian daripada mereka mengatakan yang demikian itu kepada sebahagian yang lain. Itu petikan daripada tafsir At-Tabari dan tafsir Ibn Katsir tentang apakah yang dimaksudkan dengan asap tersebut. Apakah telah terjadi atau apakah ia termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat? Ada dua pendapat ulama di sini. Pertama, bahawa asap ini adalah apa yang menimpa kaum Quraisy berlaku dahulu. Atas pendapat yang pertama, bahawa keluarnya dukhan asapnya sudah berlaku kerana ia pernah menimpa kaum Quraisy di Mekah, yang berupa kesempitan dan kelaparan ketika Nabi berdoa untuk kecelakaan mereka, ketika mereka tidak menjawab, tidak menerima seruan dakwah. Lalu mereka melihat sesuatu bagaikan asap di langit. Pendapat ini dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan diikuti oleh sekelompok ulama salaf. Pernah berlaku di tempat kita suasana jerbu yang banyak kali dah, bukan sekali pun, banyak kali dah berlaku, yang menyebabkan indeks pencemaran udara berada pada tahap yang kita kata tak selamat lah. Dia ada kategori dia, tahap jingga, tahap merah. Tapi kita di Kelantan ni tidak ketara sangat lah. Mungkin negeri-negeri di sebelah pantai barat ketara, sebab dikatakan asap tu mari daripada pembakaran hutan terbuka di Sumatera. Itu yang dapat dikesan oleh manusia. Tapi di akhir zaman akan berlaku suasana yang lebih mencemaskan lagi. Asap memenuhi bumi dan langit dan bumi semua sekali. Asap mari daripada langit menyebabkan kita merasa, orang yang hidup pada masa itu merasa tidak selesa, dan itu sampai kepada tahap yang berat dah. Jadi pendapat pertama kata berlaku ketika zaman Quraisy menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata, maksud beliau ini merujuk kepada pandangan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Khamsun qad madayna al-nizamu wal-rumu wal-batshatu wal-qamar wal-dukhan.
ada 5 hal, 5 perkara yang telah berlalu. Yang pertama berlakunya al-lizam. Lizam ni sesuatu siksa yang pasti menimpa. Lizam perkara yang lazimlah, mestilah akan menimpa mereka yang berupa siksaan. Itu dipetik di ayat akhir surah Al-Furqan. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Sesungguhnya kamu telah mendustakan kerana lizam, ataupun pastilah siksa itu akan menimpamu. Yang dikatakan lizam ialah siksa yang pasti berlaku kerana sikap mendustakan yang mereka lakukan. Ini adalah apa yang pernah menimpa orang-orang kafir Quraisy pada peperangan Badar, berupa kematian dan juga tawanan, ramai yang ditawan. Kemudian yang kedua berlakunya kemenangan dan kekalahan bangsa Rom. Ini pun telah berlaku. Bahkan cerita itu disebut dalam surah Ar-Rum. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum, telah dikalahkan tentera Rom. Pada satu ketika Rom pula yang menang dan Parsi pula yang kalah. Peringkat pertama Parsi menang, Rom kalah. Peringkat yang kedua Rom pula yang menang, Parsi pula yang kalah. Rom Kristian, tapi Parsi agama Majusi. Kemudian yang ketiga Al-Batsyah. Al-Batsyah itu pukulan yang keras. Pukulan yang keras ni tak pasti macam mana bentuknya. Kemudian Qamar, terbelahnya bulan. Ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Dan akhirnya Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ini merujuk kepada jerbu ataupun asap yang berlaku kepada penduduk di Mekah ketika mereka sangat kuat menentang dakwah Nabi di Mekah. Mana diuji dengan suasana kemarau menyebabkan keadaan sekitar menjadi berdebu. Jadi berdebu dan tidak selesa. Bukan sahaja berdebu, bahkan kekurangan makanan dan keadaan menjadi sangat kritikal. Ketika seseorang dari Kindah berbicara tentang asap, dan dia berkata sesungguhnya akan datang asap pada hari kiamat dan akan melumpuhkan pendengaran penglihatan orang-orang munafik. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marah kepadanya dan berkata, barang siapa mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakannya. Maksudnya mengatakan setakat yang dia tahu. Dan barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakan wallahu a'lam, yakni Allah sahaja yang lebih tahu. Kerana termasuk ilmu ialah seseorang berkata terhadap hal yang tidak diketahuinya, dia kata aku tak tahu. Sebab Ibnu Mas'ud dah pegang masalah dukhan itu telah berlaku. Tapi bila ada orang lain kata dukhan ini akan berlaku satu masa nanti sehingga menyebabkan lumpuh pendengaran, penglihatan orang munafik, malulah Ibnu Mas'ud. Dia kata ambil mana? Sebab fakta agama ni kita tidak boleh mereka-reka sendiri. Betul dukhan itu berlaku, tapi di mana kamu ambil fakta yang menyatakan dukhan itu menyebabkan orang munafik buta matanya, tuli telinganya. Jadi sesuatu yang benar dalam agama tidak boleh dibuat-buat. Yang benar adalah yang memang berasal daripada perkhabaran Nabi SAW dengan riwayat yang sahih. Sesuatu yang ditokok tambah kemudian disandarkan dia kepada urusan agama, maka perlu disemak. Seperti Moses pada awal tanya kan, apa dia kata gambaran dahsyat neraka Jahannam. Setiap satu ada 700. Lepas tu setiap satu blok tu 700. Atau orang atas saya ditanya betul kan? Sebaiknya tanyalah kembali orang yang hantar kepada kita. Kamu ambil daripada mana sumbernya? Kalau dia tak dijawab, tanya orang yang hantar kepadanya pula. Jadi kalau tak tahu juga, tak perlu hantar kepada sesiapa. Kecuali maklumat itu diketahui kesahihannya, ada rujukannya, ada sanadnya, barulah ia menjadi suatu nilai fakta yang
ada nilai apa dia? Nilai keabsahannya, nilai autentiknya, nilai ia sesuatu yang sahih. Kalau tidak sahih, maka tidak perlu disebarkan. Mungkin sahih, mungkin tidak sahih, tapi kalau tak dipastikan baik, tak perlu disebar. Sebab kalau tak tahu, jawab tak tahu. Sebab di antara tanda orang itu berilmu ialah dia berani untuk mengatakan dia tidak tahu dalam perkara yang dia tidak tahu. Dia hanya bercakap perkara yang dia tahu. Dan kerana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, Ibnu Mas'ud membaca ayat 86 dari surah Sad, Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwah yang kujalankan ini, dan aku tidak termasuk orang yang mengada-ngada. Maksud mengada-ada, buat sesuatu yang asalnya tidak ada. Takalluf, seorang yang takalluf, orang yang mutakallif. Lain dengan mukallaf. Mukallaf orang yang dibebankan hukum ke atasnya setelah dia balik dan sempurna akal fikirannya. Mutakallif ni orang yang sengaja membebankan diri dengan perkara asalnya tidak perlu untuk dia bebankan diri dalam perkara itu. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Kalau kita memaksa diri untuk menjawab sesuatu yang kita tak tahu, itu takalluf. Suatu ketika, contoh takalluf, contoh kita apabila sahabat Nabi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia membaca ayat dalam surah Abasa wa Tawalla. Bila sampai kepada ayat fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ulba wa fakihatan wa abba. Bila sampai kepada ayat wa fakihatan wa abba, di antara tanda kekuasaan Allah, ditumbuhkan di atas muka bumi berbagai jenis tumbuhan, sama ada biji benih, sayur-sayur, buah, pokok zaitun, pokok kurma, sampai kepada kalimah abba. Abba, kata Umar, abba ni maknanya rumput. Kemudian dia tanya balik diri dia, abba ni apa dia? Tapi abba ni maknanya al-ushb, rumput-rumput. Kemudian dia berkata kepada dirinya, ini adalah suatu takalluf. Kalau sudah diketahui, cukup setakat diketahui. Kalau timbul lagi persoalan seperti kita masih belum mengetahui ini, maka dianggap sebagai takalluf. Maknanya untuk mentafsirkan Quran, yang kita tak tahu, kita jawab tak tahu. Apa yang kita tahu dari sudut dalilnya, dari sudut pengertian bahasanya, maka setakat itu yang kita ambil. Jadi begitu juga dalam peribahasa ilmu ini, apa yang ada, adalah. Apa tak ada, maka dianggap takalluf. Takalluf ni kita dah bincang dalam kuliah lepas dulu berhubung dengan ciri-ciri golongan. Salah satu ciri golongan Khawarij, dia suka bertakalluf dalam agama. Tapi berlaku dalam tempat kita berlaku, walaupun kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, disebabkan kita tidak tahu manhaj ahli sunnah itu bagaimana. Orang yang mengaku ahli sunnah pun masih bertakalluf. Takalluf mana kita bebankan diri buat satu perkara yang tak perlu kita buat. Punca ni berlaku takalluf biasa kerana berlaku campur dengan adat budaya, adat resam. Urusan agama asalnya mudah, tapi akhirnya menjadi susah kerana bercampur dengan adat. Sesungguhnya orang-orang Quraisy enggan masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan ke atas mereka. Katanya, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku atas mereka dengan menimpakan kelaparan kepada mereka selama 7 tahun, sebagaimana yang pernah menimpa kaum Yusuf. Maksud kaum Yusuf ialah penduduk di Mesir. Allahumma alaika bihim, Allahumma alaika bihim, dengan sinin kasini Yusuf. Sinin merujuk kepada tempoh kemarau. Kemarau yang pernah menimpa zaman Nabi Yusuf kepada penduduk Mesir juga pernah berlaku selepas itu pada zaman Fir'aun.
Fir'aun di zaman Nabi Musa. Yusuf ni sebelum tu lagi. Nabi Yusuf ni sebelum zaman Nabi Musa lagi. Tapi Nabi Musa tu pun lama dah. Nabi Musa tu beratus-ratus tahun juga dia punya dalam ayat ni. Nabi Yusuf yang apa dalam surah Yusuf, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Hendaklah kamu bercukut tanam bagi dia ambil hasilnya. Hasilnya disimpan untuk selama 7 tahun. Sebab dia tahu dah akan berlaku lepas ni musim kemarau yang lama. Adapun di zaman Nabi Musa, ketika Fir'aun begitu kuat menentang, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Sesungguhnya telah kami hukumkan pengikut-pengikut Fir'aun dengan as-sinin, musim kemarau yang lama, membawa kepada وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, kekurangan hasil buah-buahan. Maknanya hasil makanan kurang tak ada. Berlaku kemarau dan berlaku kebuluran. Itu yang pernah berlaku dulu. Jadi disebabkan doa Nabi inilah akhirnya mereka ditimpa kelaparan sehingga mereka binasa di dalam, memakan bangkai dan tulang. Dan seseorang melihat sesuatu bagaikan asap di antara langit dan bumi. Jadi kisah ini dipetik daripada Sahih Bukhari dalam tafsir surah Ar-Rum, dan juga bab menyatakan yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Itu tafsiran ayat dalam surah Ad-Dukhan. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau berkata, kerana Allah yang Maha Agung telah menjanjikan datangnya asap akan menimpa orang-orang musyrik Quraisy, dan sesungguhnya firman-Nya kepada Nabi, iaitu yang berbunyi fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Jadi ayat ni, kata Imam At-Tabari, ditujukan kepada kaum Quraisy dan teguran keras atas kemusyrikan mereka, atas kemusyrikan yang mereka lakukan. Kerana disusuli dalam kerana sebelumnya dalam surah Ad-Dukhan, sebelum ayat 10, ayat yang ke-9 berbunyi, ayat ke-8 ke-9 berbunyi, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin bal hum fi syakkin yal'abun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Dia, yakni Allah. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan kepada bapa-bapamu yang terdahulu, tetapi mereka masih bermain-main dalam keraguan. Merujuk hum ni, banhum, mereka merujuk kepada orang-orang kafir Quraisy dalam konteks ayat. Kemudian datangnya ayat ke-10, fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Naklah mereka tunggu satu ketika langit membawa asap yang nyata. Sebagai perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau untuk bersabar, Allah Taala perintahkan Nabi untuk bersabar hingga datangnya kemalangan bagi mereka dan sebagai ancaman bagi orang-orang musyrik. Artinya hal itu sebagai ancaman bagi mereka dan telah terjadi. Hal ini lebih tepat daripada jika diertikan bahawa ancaman itu diakhirkan dari mereka untuk selainnya. Ini ancaman itulah berlaku kepada mereka, dan tidak mustahil bahawa akan berlaku pula di akhir zaman untuk orang yang lain. Jadi atas kemungkinan Dukhan tu ia pernah berlaku di zaman Nabi berdakwah di Mekah dulu, kemudian berlaku pula di akhir zaman nanti untuk satu hal yang lain pula.
Pendapat kedua mengatakan asap itu adalah tanda-tanda kiamat yang ditunggu-tunggu. Ia ini belum terjadi dan akan terjadi menjelang kiamat. Pendapat yang pertama tidak menganggap apa yang berlaku di Mekah dulu, sama Nabi berdakwah di Mekah sebagai dukhan yang dinyatakan dalam ayat ini. Pendapat ini dipegang oleh Ibn Abbas sebahagian sahabat dan tabi'in. Ibn Jarir meriwayatkan demikian pula. Ibn Jarir telah meriwayatkan demikian pula daripada Ibn Abi Hatim, daripada Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah. Beliau berkata, pada suatu hari aku pergi kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, tadi malam aku tidak boleh tidur sampai pagi. Lalu aku bertanya, kenapa? Beliau menjawab, mereka berkata, bintang berekor telah keluar. Bukan binatang, bintang. Bintang berekor telah keluar. Lalu aku khawatir jika asap telah diambang pintu, akhirnya aku tidak boleh tidur sampai pagi. Maka timbul kebimbangan di atas mimpi itu, takut asap sudah keluar. Lalu Ibnu Katsir berkata ini adalah sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Sebab riwayat ini dikemukakan dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Jadi berdasarkan ayat 10 surah Ad-Dukhan, sangat jelas dapat dilihat oleh setiap orang, sedangkan penafsiran yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud hanyalah setakat sebatas khayalan yang membayangkan pada penglihatan mereka. Jadi penafsiran Ibn Mas'ud merujuk kepada apa yang dilihat oleh orang-orang Quraisy kerana disebabkan mereka terlalu lapar. Bila lapar ni jadi penah mata, nampak sepada asap. Bahasa Kelantan kata penah mata, jadi berlaku halusinasi. Halusinasi ni nampak benda seperti sebenarnya tak ada, tapi nampak gitu. Nampak gitu. Dia nampak seperti bias pada ada asap. Seakan-akan ada asap. Jadi sebenarnya pendapat yang kedua yang dipegang oleh Ibn Abbas itu lebih kuat, bahawa dukhan ni akan berlaku di akhir zaman. Tapi bila berlaku jerebu sebenarnya kita bimbang. Banyak kali berlaku jerebu yang sampai kepada tahap sekolah terpaksa ditutup. Beberapa tempat sekolah-sekolah terpaksa ditutup sebab menyebabkan pencemaran udara yang sangat. Semua keluar kena pakai mask, kena pakai penutup muka. Disebabkan debu ataupun asap. Demikian pula firman Allah Ta'ala dalam ayat 10 itu, yaghshan nas. Yaghshan nas maknanya adalah dia meliputi, asap itu meliputi seluruh manusia. Manusia ini maknanya semua manusia yang berada di atas muka bumi. Seandainya hal itu, ini asap ini merupakan khayalan yang khusus menimpa penduduk Mekah yang Muslim, nescaya tidak dikatakan yaghshan nas. Sebab yaghshan nas meliputi untuk semua. Dan telah tetap ada dalam As-Sahihain, iaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni cerita, kita baca dia dalam bab keluarnya Dajjal. Ramai sahabat beranggapan Ibnu Sayyad ni Dajjal. Lepas tu dia pergi dah gitu. Apakah aku telah menyembunyikan sesuatu kepadamu? Kemudian Ibnu Sayyad menjawab, ad-dukh. Katanya dukh. Dia tak sebut habis ad-dukhan, dia kata ad-dukh. Duduklah, engkau tidak akan pernah melebihi kedudukanmu, kata Nabi. Rasulullah SAW menyembunyikan darinya. Maksudnya tidak menyatakan kepada Ibnu Sayyad tentang
ayat yang berbunyi fartaqib yauma taqis sama'u bidukhanin mubin. Apabila Ibnu Sayyad sebut perkataan duh, maka tak dinyatakan perkara yang asal kepada duh. Hal ini menunjukkan bahawa asap adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, kerana Ibnu Sayyad termasuk orang Yahudi Madinah, dan kisah ini telah terjadi. Kisah ini tidak terjadi kecuali setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Nabi sebut benda ini masa di Madinah dah. Sedangkan hak disebut pendapat Ibnu Mas'ud tadi berlaku di Mekah. Demikian juga berbagai hadis sahih menyebut bahawa asap yang dimaksudkan adalah antara tanda besar kiamat. Adapun tafsiran Ibnu Mas'ud, maka hal itu hanyalah pendapat beliau. Maka di sini bila kita melihat berlakunya kontradiksi perjanjian antara pendapat sesama sahabat, maka kita mengatakan mengikut yang lebih rajih, yang lebih kuat di sisi ulama tahqiq itu lebih tepat. Sebab walaupun sahabat ni, ya betul lah sahabat ini sebagai orang biasa ada pandangan yang benar, ada yang tidak kuat. Jadi kita mengikut yang kuat. Walaupun ada pendapat itu dari kalangan sahabat, tapi lebih baik diambil pendapat yang lebih kuat ataupun pendapat majoriti. Pendapat majoriti. Kita akan jumpa beberapa perkara yang seseorang sahabat memberi pandangan berbeza dengan sahabat-sahabat lain. Contohnya dalam bab yang benar simple, yang mudah. Lepas dikebumikan jenazah, tempat kita akan usaha ambil pacuk, pucuk apa dia, nyok, daun-daun. Kerana merujuk kepada riwayat hadis Ibnu Abbas, Nabi buat begitu bila dia menentasi dua kubur yang katanya sedang diseksa. Ada seorang sahabat yang berpesan, dia kata kalau aku mati turun pacuk, namanya Buraidah bin Al-Hasib. Dia seorang je. Adakah kita nak mengedepankan pandangan majoriti sahabat lain kerana mengambil atas pandangan seorang sahabat bernama Buraidah? Adakah kita nak menolak pandangan Ibnu Abbas dan juga sebahagian besar ulama lain kerana pandangan Ibnu Mas'ud dalam kes dukhul? Dalam bab contohnya ada yang berpendapat selepas dikebumikan jenazah, selain daripada pacak tadi, dia kata tunggulah sekejap, kita bacalah apa-apa, surah Tabarakan lagi ke surah Yasin ke atas kubur. Surah Talqin itu dalil yang lain. Mereka berhujjah dengan riwayat daripada Amru, hadis Amru. Bila Amru berkata, apabila faida dafantumuni, apabila kamu kebumikan aku, kamu tunggulah seketika dengan tempoh seperti seseorang melapah daging lembu lepas sembelih. Mungkin ada sekitar 20 minit, dia kata tunggu sebentar, sehingga aku merasa jinak denganmu. Tapi apa yang disebut itu bukan hadis yang marfu', bukan Nabi yang berkata. Itu kata-kata Amru bin Al-As, pandangan peribadi dia supaya orang yang selesai kebumi jenazahnya tidak segera balik. Ramai yang faham hadis ini, dia kata dengan maksud, tak apa kita tunggu sebentar, kita buatlah apa-apa zikir ke, ngatik ke, baca Quran dulu ke, atau penafsiran. Betul hadis itu ada, tapi ia merujuk kepada pandangan peribadi Amr bin Al-As, bukan mewakili pandangan majoriti. Tapi kalau tahap tepat dari segi sunnah Nabi ini memang tak ada lah. Cukup dengan istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Setelah dikemukakan cukup dengan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Semuanya berdoa masing-masing, Allahumma ya Allah ampunilah dia. Cukup tu. Yang lain-lain itu tidak ada. Ada pun merujuk kepada pandangan Amru tadi, ia adalah pandangan peribadi dia dan berbeza dengan pandangan para sahabat yang lain. Kita akan jumpa dalam beberapa contoh tertentu. Itu sebagai tambahan kepada adanya perbezaan pandangan antara Abdullah bin Mas'ud dengan Ibnu Abbas dalam memahami masalah dukhul. Adapun penafsiran Ibnu Mas'ud, ia hanya merupakan perkataan beliau. Sedangkan yang marfu', yang sampai kepada Nabi, itu yang lebih didahulukan daripada yang mauquf, yang sampai kepada sahabat. Kalau kita mengaji ilmu hadis, kita jumpa ada
hadis yang sahabat berkata. Ya, kalau sahabat berkata atau yang sahabat buat tidak berbeza dengan apa yang Nabi kata, yang Nabi buat, maka boleh-boleh gunalah sahabat. Kalau tidak berbeza. Tapi bila ada perbezaan, maka yang mari daripada Nabi itu lebih utama untuk didahulukan. Ada yang silap faham, dia kata bila sebut hadis mauquf, hadis ni hadis dhaif. Hadis mauquf dia dhaif. Dari segi istilah ilmu hadis, hadis mauquf ni udhifa ila sahabi, apa yang disandarkan kepada sahabat. Tapi kalau sanad dia tu sahih, ya, maka dia juga dikira sahih, cuma terhenti setakat sahabat. Cuma dari segi kedudukan, bila bercanggah dengan hadis yang marfu' yang disandar terus sampai kepada Nabi, maka yang marfu' itu lebih kuat, lebih kuat. Mauquf banyak, hadis mauquf kita akan jumpa ada riwayat hadis banyak. Kalau tidak ada percanggahan dengan hadis marfu' dan hadis yang lain, maka boleh diguna pakai. Contoh dalam bab sapu khuf, Ali bin Abi Talib pernah berkata, apa dia, "Laukana ad-din bir-ra'yi", kalau agama menggunakan logik akal, lakana asfalul khuffi aula bil a'la. Sudah tentu sapu bahagian bawah lebih utama untuk sapu bahagian atas. Tapi Nabi suruh sapu bahagian atas. Hadis tu hadis mauquf, bukan Nabi yang berkata, Ali yang berkata. Tapi boleh diterima sebab memang Nabi ada begitu sapu khuf bahagian atas. Umar ketika dia melakukan ibadat tawaf, kemudian dia singgah untuk pucuk Hajarul Aswad, dan dia berkata, "Ya Hajar, wahai batu, kalaulah bukan disebabkan aku melihat Nabi pernah mengucup kamu, maka aku tidak akan mengucupmu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka." Kerana bukan dengan sebab aku pernah tengok Nabi buat gini, aku tak akan buat. Itu kata-kata dia, dan itu adalah sesuatu yang makbul, boleh diterima, kerana tidak bercanggah dengan apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi buat. Baik, akhirnya ketika tanda ini muncul, tidak ada halangan bagi mereka untuk mengucapkan doa, "Rabbana kshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun." Wahai Tuhan kami, lenyapkanlah daripada kami azab ini, sesungguhnya kami akan beriman. Lalu Allah Ta'ala melenyapkan ini. Kemudian mereka kembali kepada kekafiran. Dan ini terjadi menjelang kiamat. Dia dah turun bala, berdoa supaya dibuang bala itu, supaya dijauhkan. Kerana berjanji untuk beriman. Bila bala itu hilang, bila musibah itu hilang, mereka kembali kepada kekafiran. Pelik manusia. Degil dia punya manusia ni, walaupun dah pernah susah, bila hilang susah menentang dia, balik pada asam. Sementara sebahagian ulama berpendapat dengan menggabungkan riwayat-riwayat ataupun asar ini, perlu digabungkan antara riwayat dan asar ini. Mereka berpendapat adanya dua asar. Salah satunya sudah muncul, dan satu lagi akan berlaku di akhir zaman. Dia akan berlaku dua kali, dulu dan akan datang. Adapun yang telah nampak, maka hal itu disaksikan oleh orang-orang Quraisy seperti asap, dan asap ini bukanlah asap secara hakiki, bukanlah asap hakiki yang akan muncul sebagai satu tanda kiamat nanti. Al-Imam Al-Qurtubi berkata bahawa Mujahid berkata, Ibnu Mas'ud pernah berkata, dia punya sanak dia tu, Qurtubi dengar daripada Mujahid, Mujahid ambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Keduanya adalah asap yang salah satunya telah terjadi, dan yang tersisa yang masih ada lagi adalah asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Sementara seorang mukmin tidak mendapatinya, melainkan ia pasti merasakannya seperti terkena selesema. Adapun orang kafir, maka asap itu akan menembusinya, maksudnya akan masuk sehingga dalam sistem pernafasan dia. Kita kata macam asap beracun lah, bahasa mudahnya, seolah-olah asap itu bagaikan racun. Apabila
sedut oleh orang kafir, mereka akan mati. Tapi orang beriman hanya merasa supaya sembah hidup. Sesungguhnya supaya sembah hidup. Mana tidak ketara sangat bahaya. Ibn Jarir berkata, sesungguhnya tidak boleh diingkari bahawa asap tersebut telah menimpa orang-orang kafir sebagaimana yang telah diancamkan kepada mereka. Demikian pula asap tersebut akan menimpa yang lain sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kerana berita-berita dari Rasulullah telah mendukung bahawa hal ini akan terjadi. Jadi apa-apa yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud telah terbukti. Maka dua khabar yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW adalah sahih. Jadi kesimpulannya untuk tajuk asap ni ialah berlaku zaman Nabi berdakwah di Mekah, betul juga, ia juga. Cuma ianya akibat daripada suasana kemarau. Berlaku di akhir zaman ini akan berlaku dalam keadaan yang lebih besar lagi ataupun lebih dahsyat lagi. Apabila kita himpunkan semua riwayat tadi. Untuk dalil daripada hadis ni, kita ambil satu hadis akhir yang ketiga itu Ibn Jarir dan Imam At-Tabarani meriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum anzarakum thalathan." Sesungguhnya Tuhan kamu telah memperingatkan kepada kamu dengan tiga perkara. Yang pertama, ad-dukhan ya'khudhul mu'min kaz-zakmati wa ya'khudhul kafir fayantafikhu hatta yakhruja min kulli musma'in minhu. Tiga perkara tapi disebut satu saja dalam riwayat ini sebab untuk diringkaskan, iaitu asap yang membuatkan orang-orang mukmin merasa pilek itu zakmah ni sesemua sebenarnya, sukam. Itu bahasa Indonesia dikatakan pilek itu maksudnya sesemua, sukam maknanya rasa berai hidung ke sumbat hidung gitulah. Adapun asap itu menyebabkan orang kafir akan binasa. Lalu dia mengembung sehingga asap itu keluar daripada setiap lubang pendengaran. Masuk asap dalam badan, keluar pula. Keluar ke mana tahu lah. Kalau lagu Piramli masuk angin keluar asap. Kau kan? Keluar asap. Masuk angin keluar asap. Wallahu a'lam bishawab. Kami dulu biasalah berasak dapur dulu guna dapur kayu. Dapur kayu. Ataupun tempat orang jual kok tu bila dapur tradisional dia guna sabun hijau atau banyak asapnya. Berasak juga. Berasak juga mana lagi? Kedai-kedai kopi kok ramai risau kok berasak juga. Jin luasan. Asap jin. Oh, betul. Saya bawa kaya tu asap sedap tu. Jadi asap ni banyak lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.